Syamil, boleh tak terangkan sikit tentang revolusi industri 4.0 ni? Revolusi industri. Jadi revolusi industri ni dia macam gelombang transformasi yang mencorakkan cara industri dan masyarakat berinteraksi dengan teknologi. Jadi revolusi ni dia melibatkan penggunaan teknologi pintar dan pengumpulan data secara besar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Jadi dalam konteks revolusi ini kita akan dapat menyaksikan integrasi ataupun gabungan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, komputasi awan dan analisis data yang mendalam. Upayaan untuk menghubungkan peranti dan sistem secara pintar membolehkan pertukaran maklumat secara pantas dan efisien. Maknanya Syamil, contohlah kalau saya nak tambah kan, satu lagi yang pasal revolusi industri 4.0 ni, salah satu ciri utama dia adalah dia peralihan dari sistem mekanikal ke digital. Contoh macam fabrik, perkhidmatan dan proses lain menjadi lebih terotomasi. Maksudnya benda tu jadi tanpa kediri, tanpa dikawal secara auto dan terhubung, membolehkan pengoptimal prestasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi penggunaan sensor dan peranti pintar membolehkan pengumpulan data secara terus dari persekitaran fizikal, sekaligus membuka peluang untuk analisis mendalam yang membimbing pembuatan keputusan. Jadi Syami, Afiq, kesannya tidak terbatas pada sektor industri semata-mata. Revolusi industri 4.0 ini juga mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan cara kita berinteraksi dengan alam sekitar. Sistem pintar juga dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan. Macam itulah. Tapi kan, walau bagaimanapun, transformasi ni kan juga akan menimbulkan pelbagai jenis cabaran. Salah satunya ialah isu utama iaitu keselamatan data. Dengan pengumpulan data yang meluas, perlindungan privasi dan keselamatan maklumat menjadi keutamaan. Dan itu dapat keprihatinan tentang impak automasi terhadap pekerjaan manusia. Revolusi industri 4.0 ni akan menyaksikan pengenalan robotik dan kecerdasan buatan yang boleh menggantikan beberapa tugas manusia. Dan ini akan memerlukan penyesuaian dalam pasaran pekerjaan. Seperti itu juga, terdapat tuntutan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kemahiran baru yang diperlukan dalam zaman inilah. Pendidikan dan latihan yang bersifat dinamik juga menjadi benda penting untuk memastikan orang ramai mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dalam keperluan industri ini. Lagi satu kan, revolusi industri ni dia sebenarnya lebih kepada perubahan mendasar yang dia cipta landscape baru dalam dunia perindustrian dan kehidupan harian. Dengan adanya peluang daripada teknologi canggih revolusi ni, kita ni sebenarnya dapat membentuk masa depan yang lebih efisien, pintar dengan dapat berdaya saing tinggi lah. Tapi keprihatinan dan cabaran timbul memerlukan tindakan yang bersepadu dari segi teknologi, sosial untuk memastikan manfaat maksimum bagi pengguna. Jadi dekat Malaysia ni kita dapat tahu perkembangan kurikulum ada satu aspek penting untuk pembentukan sistem negara. Sejak kemerdekaan pada tahun 1997, kurikulum ni melalui pelbagai transformasi untuk memenuhi keperluan semasa, dan kita dapat tahu kurikulum ni bagus untuk membentuk generasi pelajar yang holistik. Jadi saya rasa evolusi kurikulum ni adalah dari perspektif sejarah, perubahan terkini dan impaknya adalah baik ke atas pendidikan negara. Oh, maksudnya kurikulum ni pun benda yang penting lah Okay, jadi kurikulum ni pun saya ada baca juga dekat internet. Tahu Syami, Afiq. Okay, jadi saya nak kongsikan dekat korang pasal sejarah perkembangan pendidikan ataupun kurikulum di Malaysia ni. Okay, baiklah, jadi kurikulum ni dia bermula dengan penubuhan jawatan kuasa penyelidikan kebangsaan pada tahun 1980-60-an macam tu lah. Pada waktu itu, kurikulum menumpukan kepada elemen-elemen kebangsaan untuk memperkukuhkan identiti negara. Namun, sepanjang dekad seterusnya, terdapat perubahan yang signifikan. Contoh, pada tahun 1970-an, pendidikan kebangsaan mulai diperkenalkan, menekankan keperluan untuk memahami perbezaan etnik dan memupuk perpaduan di kalangan pelajar.
Okey, baiklah. Jadi dalam dekad terkini, kurikulum di Malaysia telah mengalami transformasi melalui PPPM. Apa itu PPPM? PPPM ni Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang memberikan penekanan kepada pembangunan insan yang seimbang dari segi jeri. Tahu jeri tu apa? Jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Sosial sosial. Sosial kot. Okey, sosial sosial. Okey, macam itulah. Okey, jadi ini tercermin dalam penekanan kepada elemen kemahiran hidup untuk mempersiapkan pelajar dengan kecekapan yang relevan di dunia pekerjaan. Macam itulah. Oh. Dan daripada tu kat Iqbal macam ni. Pendidikan STEM. Tahu pendidikan STEM tu apa? Tahu. Satu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Akan memberikan penumpuan untuk menghadapi cabaran global yang semakin kompleks pada masa kini. Pengenalan subjek-subjek baru juga dan pendekatan pengajaran inovatif menjadi ciri utama kurikulum terkini. Pendedahan kepada teknologi juga menjadi fokus yang mencerminkan keperluan masyarakat global yang semakin digital. Namun, cabaran turut muncul dengan pelaksanaan kurikulum baru. Keperluan untuk melatih guru secara berkesan dan menyediakan kemudahan yang mencukupi menjadi isu penting. Selain itu juga, nelayan dan perusahaan juga turut menghadapi revolusi untuk memastikan mereka mencerminkan kebolehan sebenar pelajar dan berancang pemikiran yang kreatif. Faham. Jadi apa yang saya faham, perubahan ni bukan hanya terbatas pada kurikulum akademik tetapi juga melibatkan bidang core kurikulum. Jadi saya rasa program seperti rancangan kurikulum sekolah tahu kan? IKS tu. Yang tu dia sebenarnya bertujuan untuk apa? Memperkukuhkan pembangunan keseluruhan pelajar, lagi-lagi aktiviti luar bilik belajar. Sorry ada noti tadi masuk dekat phone saya tu. Tak apa, saya faham. Jadi saya dapat simpulkan perkembangan kurikulum di Malaysia ni dia sebenarnya usaha yang baik untuk meneruskan menyelaraskan pendidikan dengan keperluan semasa. Pengenalan kepada pelajar elemen-elemen seperti STEM dan penekanan kepada pembangunan insan menunjukkan kesediaan untuk menghadapi cabaran global. Tapi keberkesanan pelaksanaan perubahan ini perlu diteruskan melalui penyediaan sumber yang mencukupi dan perkembangan profesionalisme guru. Okey. Jadi kita dah sembang pasal evolusi industri 4.0. Lepas tu kita dah sembang pasal kurikulum kan. Jadi mesti benda ni ada berkait kan. Jadi apa yang saya nampak, revolusi industri 4.0 telah memberi impak yang ketara kepada perkembangan kurikulum di Malaysia. Apa dia? Yang saya nampak, salah satu daripada aspek yang jelas adalah penekanan kepada kemahiran digital dan teknologi dalam mata pelajaran. Pelajar kini dilengkapi dengan kecekapan dalam penggunaan teknologi terkini, yang mana dia mencerminkan perubahan dalam landscape pekerjaan global. Sebagai contoh, macam kita sekarang kita rekod guna telefon pintar, ataupun kita belajar dalam kelas kita gunakan smart board, lebih kurang macam tu, ataupun kita gunakan LCD. Smart board tak function. Itulah smart board tak function kan. Tak apa, itu kita sembang tepi. Jadi kita nak sembang pasal teknologi. Jadi nampaklah kat situ dia merubah cara kita belajar. Jadi selain daripada itu, integrasi industri 4.0 juga telah membuka peluang untuk pembelajaran berpusatkan projek. Contohnya, pelajar dapat terlibat dalam aktiviti yang menggabungkan konsep sains, teknologi, kejuruteraan, seni, matematik dan sebagainya. STEM lah betul. Macam Afiq cakap tadi. Kata tu. Itulah STEM-nya. Saya ingat. Jadi benda tu pun mencorak kemahiran praktikal dan kreativiti. Kesannya ini sejajar dengan aspirasi negara untuk menghasilkan graduan yang holistik dan berdaya saing. Macam tu. Faham. Faham. Saya yang cakap. Saya faham. Jadi ada apa nak tambah tak? Namun Kabal, walaupun terdapat peluang yang diperluas, cabaran muncul dalam menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan pesat tentang teknologi inilah. Perubahan cepat dalam permintaan pasaran kerja menuntut flexibility. Tahu flexibility tu apa? Tak tahu. Cuba terangkan. Flexibility tu apa? Tak tahu. Tak nanti kita sembang lain. Dalam urusan kurikulum untuk memastikan relevansi dan kebolehsanaan graduan. Selanjutnya, kenapa selanjutnya? Tak tahu, memang selanjutnya. Tak, awak yang cakap. Okey, revolusi industri ini juga telah mewujudkan keperluan untuk peningkatan kemahiran soft skill. Tahu soft skill? Tahu, Skill tu kemahiran kan? Skill lembut. Takkan kemahiran lembut. Apa ikan? Okey.
Kemahiran itu iaitu kemahiran interpersonal, kepimpinan dan pemecahan masalah menjadi semakin penting dalam persekitaran kerja yang semakin berubah pada zaman kini. Oleh itu, kurikulum ini perlu memberi penekanan kepada pembangunan aspek ini, iaitu memastikan graduan bersedia menghadapi cabaran yang sebenar dalam dunia pekerjaan. Jadi kan sebenarnya kita kena kaitkan teknologi ni, kita kena gunalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Lagi-lagi kita ni nak jadi cikgu. Betul tak? Betul. Kau nak jadi cikgu kan? Betul. Sama lah. Sama. Cikgu BM. Cikgu BM. Macam mana tahu? Alamak. Tak tahu. Kita memang classmate. Classmate. Okey. Jadi okey, dengan adanya teknologi ini, dia akan melonjak sistem pendidikan di negara kita. Macam contoh, sistem pelajaran secara online, e-pembelajaran, penggunaan alat bantu digital menjadi sebahagian daripada kurikulum kita untuk mendidik anak bangsa. Kurikulum. Kurikulum dan kurikulum. Oh, ada dua lah. Ada dua. Ada dua. Okay. Untuk mencipta persekitaran yang pembelajaran yang dinamik dan menarik supaya pelajar ni dia tak bosan lah kalau adanya alat-alat untuk membantu. Tetapi kepentingan untuk mengekalkan elemen kebudayaan dan kemasyarakatan dalam kurikulum perlu juga diambil kira. Revolusi ini seharusnya tidak mengabaikan nilai-nilai tradisional dan kefahaman terhadap warisan budaya negara. Jadi siapa nak simpulkan? Afiq boleh Afiq? Sabar. Saya Okey. Yalah, jadi simpulnya kan, kita dah sembang panjang tadi gelak-gelak. Jadi revolusi industri 4.0 ni dia dah bagi ataupun dia dah berikan transformasi yang ketara tau dalam perkembangan kurikulum ataupun kurikulum di Malaysia. Sementara peluang baru terbuka, langkah-langkah perlu diambil untuk menangani cabaran dan memastikan kesepaduan antara perkembangan teknologi dengan nilai-nilai tempatan serta keperluan pasaran pekerjaan global. Maksudnya kat sini, kita kena didik anak murid kita biasa dengan teknologi supaya mereka boleh gunakan bila diorang bekerja nanti. Sebab zaman makin maju, so diorang tak akan bekerja dengan cara lama. Mereka akan bekerja menggunakan teknologi. Jadi bila diorang dah biasa daripada sekolah rendah, diorang mesti akan mahir bila bekerja nanti. Dan diorang akan senang untuk dapat kerja. Macam itulah. Simple but Simple like pimple. simple like pimple. Mana baik, mana tambah. Okey dah. Saya dah faham dah tadi. Terima kasih baik Syami. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita dah pukul apa dah? Kita maghrib. Maghrib. Rehat ke maghrib? Dah rehat ke maghrib? Dua-dua lah. Okey, kita rehat ke maghrib. Okey, rehat maghrib. Tadi baru pukul 9. Tak apa, awal tak sikit apa, lah. Isyak. Jamak. Jamak. Okey. Berikat dia. Okey, jom. Oh, Ending baik.